Maka orang-orang pun bertanya pada Sayyidina Uthman, mengapa menangis? Faqila lahu tadhkurul jannah wan nar fala tabki wa tabki min hadza. Maka dikata orang baginya, hai Uthman, hairan sungguh kami ini akan kamu. Engkau ingat dan sebut akan syurga dan neraka, maka tiada kamu menangis. Tiba-tiba kamu menangis dari sebab diri di atas kubur ini. Sayyidina Uthman, wahai Uthman, kata, kau cerita bab syurga dan neraka, kau tak menangis. Duduk tepi, diri tepi kubur pula kau menangis, pasal apa? Ini soalan sahabat. Bila dengar oleh Sayyidina Uthman bin Affan akan cakap orang-orang itu, maka ia pun menyahutnya. Faqala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal qabra awwalu manazil akhirah fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju fama ba'dahu asyaddu minhu. Maka berkata ia bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia bahawa kubur itu awal tempat turun negeri akhirat. Cukup dalam kubur itu nikmat dan dera. Maka siapa ada bekal bagi mencapai nikmat itu, sukalah ia. Dan jika tak ada bekal, azablah ia. Itulah sebabnya sabda Nabi, maka jika lepas seorang daripadanya itu dan dapat selamat, tidak apa seksa dan dera dalamnya, maka barang yang kebelakangan daripada huru-hara pada mahsyar dan hisab dan lainnya lebih mudah lepas selamat daripada azab dan dera dalam kubur itu. Dan jikalau tidak selamat datang dari azab kubur, nescaya barang yang kemudian daripada azab dalam kubur pada mahsyar itu, hadir hisabnya dan lain-lainnya lebih sangat azab daripada yang dalam kubur itu. Maka itulah yang aku ingat sampai jadi aku menangis. Mana Sayyidina Uthman terangkan, orang tanya, wahai Uthman, cerita neraka syurga kau boleh cerita, diri ke kubur pula kau menangis, pasal apa? Sayyidina Uthman kata, aku dengar hadis Nabi, kubur ni merupakan tempat mula-mula turun ke akhirat. Kalau lepas di sini, nanti akhirat besok lepas. Di sini tak lepas, akhirat lagi berat. Begitu. Maknanya akan datang itu di padang mahsyar, bergantung di kubur. Kalau kubur ni lepas, akhirat besok lepas. Kubur dah tak lepas, akan datang di padang mahsyar lagi tak lepas, lagi berat daripada kubur itu. Itu yang Sayyidina Uthman menangis tu, mengenang-enang. Sebab kita lihat dia, nasib-nasib lah kita ini. Nasib tu nasib juga, usaha tu usaha lah. Kalau kita sudah beramal, maka kita pun meninggal. Tidaklah sesal orang yang tinggal dan orang yang pergi. Kalau di sini sudah tidak beramal, yang pergi pun sesal, yang melepaskan pergi pun sesal. Walaupun mereka berusaha untuk melepaskan kita daripada azab api neraka itu, tetapi sebenarnya bergantunglah kepada amalan yang telah kita buat itu. Itu sebab kadang-kadang orang yang mati itu malam Jumaatnya, alamat nak lepas seksa kubur. Orang itu mati ditimpa oleh gempa bumi, tsunami itu. Memang kita rasa ini bala kepada negara, tapi orang yang mati itu mati syahid. Orang yang mati tenggelam itu di alun ombak itu mati syahid. Dengan syarat orang yang mati syahid itu memang orang beramal. Kalau baru minum arak, tak dapat dia. Dapat. Itu undang-undang dia. Mana orang yang mati tenggelam, mati terbakar, mati accident, jatuh pokok, dihimpak di pokok, dihimpak di rumah, terbakar, kena zalim, sakit perut, mati bersalin, kesemuanya dipanggil mati syahid akhirat. Syahid akhirat mana apa? Lepas daripada syahid sekubur. Syahid sekubur lepas, akhirat besok lepas. Tapi kita sedihlah kematian itu. Tapi Allah Ta'ala nak beri dia ganjaran, kita tidak tahu. Nanti orang perempuan mati bersalin. Mati bersalin dia bukan mesti waktu bersalin tu. Waktu nipas. Masih dalam nipas lagi dia meninggal kerana bersalin tu.
bleeding dia umpamanya, berhari-hari meninggal, maka dia mati syahid. Dengan syarat dia tu beramal. Saya teringat lagi dulu satu orang accident. Bukan orang telefon saya, Ustaz mati syahid ke? Tahun 70-an lah. Kerana dia ni accident, dan dia punya perangai itu tidak berapa cantik sangatlah. Dan namanya pun tuan-tuan kenal kalau saya beritahu. Saya pun buka kitab lepas tu. Tengok bab mati syahid. Dia kata tak dapat mati syahid kalau orang mati itu orang mati maksiat. Walau mati malam Jumaat pun, tenggelam pun, taun dan sebagainya, tapi tak beramal dia hidupnya tak nak masuk syurga. Tuan suruh masuk syurga, tak dapat. Itu sebab kita ni kan 4 golongan. Saya terceramah yang lalu. Pertama, orang itu Allah lantik, orang itu datang ke dunia untuk beribadat dan untuk masuk syurga. Yang kedua, untuk beribadat tetapi bukan untuk masuk syurga. Yang ketiga, datangnya tidak untuk beribadat tapi untuk masuk syurga. Yang keempat, tidak untuk beribadat, tidak masuk syurga. Itu bahagialah. Yang pertama, datang untuk beribadat dan untuk masuk syurga. Ini orang beramal sampai ke sudah mati dia beramal. Yang kedua, datang untuk beribadat tetapi bukan untuk masuk syurga. Itu berat sikit. Beramal, tiba-tiba nak dekat matinya, lagi sejengkal nak mati minum arak dia. Yang ketiga, datang bukan untuk beribadat tapi untuk memenuhkan syurga. Orang Cina, kafir, lagi nak mati tiba-tiba masuk Islam pula dia. Dia bukan untuk beribadat tapi untuk memenuhkan syurga. Yang keempat, bukan untuk beribadat, bukan untuk masuk syurga, tu orang kafir lah. Yang takut ni sikit lagi nak mati pun. Kan saya pernah ceritakan dulu satu orang tu, tapi ini memang jenis minum arak lah. Lagi nak mati dah nak minum arak juga. Nak suruh anak beli juga arak, beli juga, nak juga. Anak pula bodoh sangat, dibelikan juga. Belikan arak untuk bapak. Kesian bapak nak minum sangat. Nak sangat. Tolong. Beli juga. Kubur dalam plastik air batu tu. Kau beli botol kan nampak ada orang. Pakai plastik air batu. Bagi orang tu, ayah, last kopi ayah. Mati dia lepas tu. Ini kaedah makna ni. Kalau lepas, satu kita minta Allah Ta'ala kita ni biarlah mati kita ni. Itu sebab Sayyidina Khalid bin Walid dia berperang kan? Tak mati dalam perang. Itu yang sedih sangat dia. Mati di rumah. Semua banyak sahabat-sahabat dia mati dalam perang. Dia nak mati meleleh air matinya. Wahai Khalid, engkau perang kau berani sangat. Mati kau nak menangis. Orang dulu dia marah. Nak mati dia marah. Apa dia kata? Aku menangis bukan kerana nak mati. Aku menangis ni kerana aku tak dapat mati dalam perang. Mati aku macam orang lain juga, dia kata. Mati aku macam orang lain. Mana ganjaran pahala tak tinggi macam orang yang mati syahid. Itu yang ditangis. Kita pergi perang pula sibuk untuk ilmu kebal, tu masalah. Itu kelebihan kita. 13 ni kan ramai untuk ilmu kebal. Takut mati.